Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma iftah alaina hikmataka wa yanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, kita hari ni nak ulang kaji balik sikit kita punya. Dah pergi laju sampai 2 perang dah. Hampir 2 peperangan dah lepas kan. Kita cuba ingat balik apa yang kita belajar. Sini saya dengan apa ni, kita nak ingat balik tu, kita macam kita buat soalan lah juga kan. Dari mula kita tengok dari mula sirah Muhammad. Sirah Muhammad. Sirah Nabi kita lah. Okey. Tengok daripada awal Daripada awal cerita dia, kalau saya sebut bilangan ni, boleh teka tak apa yang saya maksudkan bilangan ni? 2 bulan, 6 tahun, 8 tahun. Daripada mula lah ni. 2 bulan, 6 tahun, 8 tahun. 2 bulan kematian ayahanda Rasulullah. Masa Rasulullah 2 bulan di dalam rahim kandungan. 6 tahun mak dia pula meninggal. Itu 8 tahun datuk dia pula meninggal. 6 tahun ibu dia kan? Ya. Ibu dia nama Aminah. Aminah kan, kita baca panjang. Bukan Aminah, bukan Aminah binti Wahbin. Aminah binti Wahbin. Ayah dia Abdullah bin Abdul Muttalib. Okey. Ini 2 bulan, iaitu bermakna 2 bulan ibunya mengandungkan dia, bapaknya meninggal, Abdullah bin Abdul Muttalib. 6 tahun ibu dia pula meninggal. Selepas itu dia dipelihara oleh siapa? Selepas ibu dia meninggal. Datuk dia. Datuk dia lah. Iaitu namanya Abdul Muttalib. Muttalib bin apa ni? Muttalib bin ni apa? Kita silsilah keturunan dia tu. Abdul Muttalib bin apa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin sekurang-kurangnya 4-5 Tok Wan dia kita tahu lah sekurang-kurangnya. Bin Hashim kan? Bin Hashim. Senyap ya? Sat. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Sekurang-kurangnya setakat tu.
1, 2, Masa 3, saya 4, masa 5. belajar kat sekolah dulu cakap tu tahu tu ingat sampai lah. Kalau ada lagi atas tu masa dulu kita apa ingat sampai sekarang. Tidak takat tu je. Kilat bil apa bil murah ke apa itu bil murah. Bil murah. Ha, Kilat bil murah. Itulah. Jadi sekat tu dia punya tak apalah kita tahu jugalah. Namanya sekat kilat. Kemudian okey selepas itu selepas apa ni Abdul Muttalib datuk dia pelihara dia selama 8 tahun. Lepas tu datuk dia pun meninggal pula. Dipelihara oleh siapa pula? Bapa saudara dia Abu Talib. Bernama Abu Talib. Abu Talib. Abu Talib. Sampai bila? Sampai bila dia keluar? Sampai kahwin. Sampai dewasa. Faizah tak buka suara. Faizah tak buka suara. Buka suara. Okey. Sampai dia dewasa lah. Sampai dia kahwin kata apabila kan. Yalah. Sebab masa tu apa ni? Masa dia nak kahwin dengan Khadijah ni, mana bapa saudara ni pun ambil peranan juga ni kan. Masa dia kahwin dengan Khadijah. Kemudian di mana dia pergi apa ni? Masa dia nak membesar tu daripada umur dia dalam masa umur dia berapa tahun? Yang dia pergi ke mana? Yang ikut kembara patuk dia pakcik dia berniaga tu ke? Belum lagi, masa kecil lagi. Oh kecil lagi. Di perkampungan Suwaibah, Halimatun Sa'diyah. Yang mana satu? Suwaibah ke Halimatun Sa'diyah? Dua-dua ibu susu kan? Kedua-dua sekali. Halimatun Sa'diyah. 4 tahun pertama dia menghabiskan masa dia itulah di perkampungan Bani Sa'd. Bani Sa'd. Perkampungan Bani Sa'd. Dia membesar di sana lah. Jadi di sana dia jadi jismani dia, segi badan dia kemar, lidah dia fasih, jiwa dia berani, boleh menunggang kuda dengan baik. Yang kecil lagi masa tu tapi dia boleh. 4 tahun lah, ya Allah. Okey, lepas tu bila dia remaja, bila dia ni sikit, dia besar sikit, apa dia buat? Sebelum dia nak pergi apa ni, ikut niaga tu, dia buat apa? Mengembala kambing. Kan, dia buatlah kambing kan? Ya. Duduk Mekah. Empat lebih lah. Empat 45. Okey. Tu budak tu siapa nak pergi ambil? Dan adik kata nak bawa mama pergi ambil spek. Okey. Bila Cik Timah buka suara nak jawab sekali. Cepatnya. Bila dia menjalankan sebelum tu dia kecil lagi. Dan dia pergi dengan bapa saudara dia Abu Talib tu pergi ke mana? Berniaga ke bukan? Masa tu umur dia 15 tahun. Belasan tahun dia berniaga ke Yaman, ke Syam. 12 tahun. 12 tahun Kemudian bila dia ikut peniaga barang dagangan Khadijah, bila? Masa umur dia berapa tahun? 20. 19 tak? Muda sangat. 25 dia kahwin. 23.
25. Oh, 25 dia kahwin terus betul. Kan? Kan dia. Kalau dalam 25 dia kahwin. 25 tahun baginda pergi ke Syam sebagai seorang saudagar bagi pihak Khadijah. Oh, 25 lah dia kahwin. Kan Oh, 25 tahun 25 tahun. Kemudian memang dia bermodalkan harta Khadijah ajalah dengan mendapat bayaran upah lah. Kemudian kahwin dengan Khadijah. Sebelum dia kahwin mestilah Khadijah mengantar seseorang meminang. tak menengok dia dulu. Siapa dia, nama dia? Maisarah kan kalau tak salah. Itu pembantu dia. Sarah. Maisarah. Khadijah yang apa ni? Yang Menyatakan hasrat dia kan nak meminang Khadijah lah minang. Betul. Okey. Itu pada masa umur dia 25 tahun. Jadi kita lihat Nabi ni dalam masa remaja dia tu lah. Dia ikut tak rakan sebaya dia? Dia ikut sama-sama tak rakan sebaya dia dalam masyarakat masa tu lah? Tak kan? Ada juga dia ikut tapi Allah Ta'ala tidur kan. Dia tak mengantuk, dia tak pergi. Kan? Dia ikut juga tapi Ada pesta tu dia tidur kan? Allah Ta'ala tak dia. Jadi dia taklah bersukaria, tak berpoya-poya. Tak melihat segala-galanya tu. Allah yang melihara baginda daripada terlibat dengan perkara-perkara yang macam tu kan. Macam Datuk kata tadi lah tu. Nanti pergi sama-sama pun Allah bagi dia tidur. Dia tak dapat terlihat apa semua benda tu kan? Itulah. Kemudian kita tengok pula tentang peristiwa peletakan Hajarul Aswad kat tempat dia. Kenapa berlakunya peristiwa ni? Apa dia yang menyebabkan berlakunya peletakan Hajarul Aswad ni? Ada apa berlaku sebelum tu? Banjir besar melanda Mekah kan. Lepas tu Batu-batu tu berubah tempat. Betul. Kaum Quraisy masa tu ambil keputusan sebab Kaabah dah rosak, mana runtuhkan nak bina lain lah. Kan? Bila dibina semula, dah siap bina semula, nak letak Hajarul Aswad tu. Menjadi suatu masalah pada masyarakat Quraisy pada masa itu. Masing-masing berebut tak meletak tu, letak batu yang mulia tu, berebut. Jadi apa yang berlaku? Ada berebut semua tiba-tiba seorang yang paling tua di kalangan yang ada di Mekah waktu itu, bukan di keseluruhan Mekah, di kawasan Masjidil Haram. Masjidil Haram, bukan Masjidil Haram kok Ustaz. Betul lah. Kaabah lah. Kaabah. Dia bentang kain letak batu tu kat situ, semua junjung ambil pegang. Batu tak dekat kat kain putih tu. Tak nama dia, nama Abu Umayyah bin Mughirah Al-Makhzumi. Ada yang mengesyorkan, okey, kalau gaduh-gaduh kita tengok siapa orang pertama yang masuk. Yang masuk. membuat keputusan. Itu Lepas tu dia ambil baju, dia letak kat siapa yang ambil? Rasulullah, sebab dia
Bila dia masuk, jadi orang-orang yang ada di situ memang yakin dan percaya yang dia ni orang yang Al-Amin. So dengan penuh kepercayaan dia pun serah kepada Muhammad untuk menyelesaikan masalah itu. Dan Nabi Muhammad, bukan Nabi lah, Muhammad waktu itu dia ambil baju macam selai baju, lepas tu dia letak kat tengah-tengah. Dia hampakan. Lepas tu dia dia panggil suruh ketua-ketua tu kan, suruh angkat. Sebenarnya kita lihat di sini Umayyah tu dia cadang saja supaya kita lihat siapa yang orang Yang pertama masuk. yang masuk ke pintu tu. Tiba-tiba tunggu tengok Nabi Muhammad yang masuk ke pintu tu. Kita kata kita ambil lah orang tu sebagai nak menyelesaikan masalah kita ni. Kemudian kebijaksanaan Muhammad lah. Karena di sini kita lihat bagaimana mempunyai akal yang matang dan pandangan yang bernas. Ni pada Nabi ni. Itulah apabila dia menyatakan, okey, tak usah berkelahi. Sekarang ni kita hampalkan satu kain, kemudian kita letak Hajar Al-Aswad kat atas tu, kemudian setiap ketua kabilah pegang ujung-ujung kain tu. Kemudian bawa pergi sampai kepada tempat nak letak Hajar Al-Aswad tu, Baru suruh ambil. bagi Rasulullah bawa ambil dengan tangan dia sendiri letak. Itu dikatakan kebijaksanaan Nabi kita ni, kebijaksanaan. Pada awal dah nampak bijaksananya dia, mana di dalam membuat satu-satu menyelesaikanlah satu-satu masalah kan, buat satu keputusan. Dia kata mempunyai akal yang matang dan pandangan yang bernas. Jadi daripada peristiwa perletakan Hajar Al-Aswad ke tempatnya, jadi bukti yang jelas terhadap perkara itu. Kemudian semua orang puas hatilah dengan apa yang dilakukan itu. Tak jadilah. Ya, mula-mulanya macam nak bunuh-bunuh dah, nak berkelahi dah. Gaduh lah. Orang Arab ni dia kata mereka ni bergaduh dengan sebab auhal asbab, sebab kecil sangat. Dah nak jadi gaduh. Tapi dengan kebijaksanaan Rasulullah, maka dia dapat meleraikanlah, tak jadilah. Yang mengangkat ujung kain tu diimbang juga pembesar-pembesar kabilah tu. Pembesar kabilah. Dia orang angkat semua. Angkatlah. Mereka lah angkat sama-sama. Sama-sama. Batu tu usul yang angkat. Jadi kita pun nampak, dia ni mana adil lah kita katakan. Semua puas hatilah. Okey. Maka dia pun masa tu dah dapat gelaran dah Al-Amin lah kan. Al-Amin, orang jujur dan amanah. Dia ni suka menepati janji. Dan perjalanan hidup dia mengikut landasan yang lurus kan. Okey. Kemudian kita lihat ada satu ketika dalam cerita belum lagi dia kahwin dengan Khadijah ni. Belum lagi kahwin. Itu daripada cerita yang Khadijah dengar, mana dia dengan Nabi ni tentang amanah dan jujur dia ni. Jadi satu kali Khadijah menawarkan kepada baginda Rasulullah untuk memperniagakan harta dia melalui sebuah kafilah yang nak pergi ke kota Busra. Macam nama saya pula. Memang kota ni ada. nama Sekarang masa dalam perjalanan itu saya Basrah pergi Basrah ke? Jordan itu. Basrah. Bukan. Pergi ke Jordan lalu kot ni. Oh. Basat Roya. Bukan Basin Roya.
Ni Ah. Busra. Basat Roya. Busra. Busra. Nah, kota ni memang ada dia tulis besar tu. Lalu kot tu. Naik bas kan lalu kot kota tu ada. Jadi apa ni rupanya kafilah ni setiap tahun lah pergi ke kota Busra ini. Jadi ditawarkan kepada Nabi kita, kepada Nabi Muhammad. Dia Khadijah telah menyerahkan harta dagangan kepada Muhammad ni sekali ganda lebih banyak berbanding yang diberikan kepada lelaki lain daripada kaumnya sendiri. Kalau dibagi kepada lelaki lain kuranglah, tapi dibagikan kepada Muhammad ni sekali ganda lagi daripada yang selalu. Jadi pergi dia meniaga semua. Apabila balik ke Mekah, Maisarah, iaitu Maisarah ni bukan nama perempuan, nama lelaki, hamba kepada Khadijah. Maisarah kan nampak macam nama perempuan, memang ada nama perempuan, tak kat nama perempuan pun. Anak Ustazah Cik Jah nama Maisarah. Tapi Maisarah di sini adalah lelaki, hamba kepada Khadijah. Dia ni cerita, dia menceritakan kepada Khadijah tentang sikap amanah dan ikhlasnya baginda. Jadi Khadijah pun pada masa itu melihat keuntungan yang banyak daripada perniagaan yang dijalankan oleh Nabi Muhammad lah. Jadi dengan sebab tu mendorongkan Sayyidatina Khadijah ni menggandakan upah kepada Muhammad daripada yang telah dijanjikan. Mungkin sebelum tu janji sekian-sekian, tapi bila bawa balik keuntungan yang banyak, maka mendorong pada Khadijah ini untuk menggandakan upah kepada baginda. Jadi dari sinilah, lepas inilah menjadi Khadijah ni tertarik minat dia untuk melamar Muhammad daripada perniagaan yang banyak mendapat keuntungan. Jadi perkara ini menarik minat Khadijah untuk melamar baginda Rasulullah. Terus dia terima lamaran tu. Sedangkan pada masa itu Muhammad ini 15 tahun lebih muda daripada Khadijah. 15 tahun lebih muda. Jadi maknanya apa? Khadijah umur 45 kan? Nabi kita umur 20 tak? 20 kan? Muda. Itu makna cerita-cerita ni lah kita kena ingat. Dari segi umur tu, dari segi jarak umur dengan antara Khadijah dengan Nabi. Umur tu tak ada apalah Ustazah, kewarasan, kedewasaan, kematangan. Itu yang kadang-kadang umur muda pun dia dah matang. Kan? Masa tu Rasulullah 25, Khadijah 40 kan? 25 rasa saya. 25, Khadijah 40 Ustazah. 40. 25 campur 15, 40. Saya rasa 25 dalam buku 25 ni. 25 campur 15, 40. Jadi Rasulullah 25, Khadijah 40. Dan kata sampai 60 ke? 20 lepas SPM ke apa? Ramai Khadijah 45. Bukan Khadijah 45. Dah. Dalam 40. Ya. 40. Masa Rasulullah terima wahyu berapa? 40. 40. Masa tu Khadijah 65. Itu jatuh macam 40. Yalah dah apa ni? Khadijah 50 Nabi wafat 23 tahun dia berdakwah. Wah 23 tahun sebelum wafat. Wafat dia 63. Ni umur masa tu kan. Jadi 40 baru dia ni. 40 tahun dia terima wahyu. 40 tahun. 40 tahun dia terima wahyu. Masa tu Khadijah umur 55. Dalam buku ni 40 lah. Tapi Ustazah kan ada hari tu sekali Ana dengar dekat
forum perdana ke apa. Apa tu Ustaz Amin kata Khadijah kahwin dengan Nabi umur dia 18, bukan umur 40 yang macam orang duk kata tu kata dia. Sebab memang tu dikata apa yang Israeliah semua tu kata kan. Takkan jauh no. Tu lah tu dia kata yang itu yang terbaru dia orang punya ni kata dia. Dah sebab kalau ikutkan Khadijah ni suami yang ketiga dah. Tapi kalau tengokkan tafsiran ilmu Ibnu Katsir, memang dia kata umur Rasulullah 25 tahun dan umur Khadijah 40 tahun. Yalah. Ini pun sekarang ni macam-macam kan dia ubah-ubah. Yang tu teruk sangat ubah dia. Betul. Masa tu dalam forum perdana tak silap. Ustaz Amin ada. Rasanya tu Sayyidatina Aisyah tak? Aisyah. Tak. Memang Aisyah 9. Dia punya alasan apa? Macam mana boleh dapat sampai 6 anak bila dah kahwin umur 40? Itu kerja Allah. Itu Allah Ta'ala. Maksud dia, itulah dia buat kajian lah konon. Tak boleh. Okey, tentang umur taklah kita nak mempertikaikan. Tapi kalau dia cakap beza jauh sangat. Tak musabah pula kan, sebab memang kita tahu daripada dulu anak umur Nabi itu muda banyak daripada Khadijah. Itu kan. Kalau Khadijah belasan tahun macam mana? Lepas tu dia pun wafat awal pada Rasulullah kan. Pasal dia businesswoman, peniaga, takkan 18 tahun dia boleh establish sebagai peniaga kan. Macam tu betul. Ya, dia dah professional businesswoman. 40. Ya, dalam biografi Rasulullah pun memang kata 25 umur Rasulullah. Dalam ni pun biografi dia ada sini 25. Khadijah 40. Khadijah 40. Okay. Betul. Okey, lepas tu kita tengok beberapa tahun mana sebelum diutuskan Allah, sebelum dia diutuskan menjadi nabi. Apa yang berlaku pada diri Nabi? Perasaan dia beberapa tahun sebelum diutuskan sebagai nabi. Apa perasaan Nabi? Apa perasaan hati dia rasa macam mana? Senang. Mungkin macam keluarga biasa, dia ada anak, dia ada Qasim kan, anak dia 2 orang. Tapi dia tak ada. Kita kaitkan dengan tu, dengan belum dia diutus menjadi nabi. Makna Allah timbulkan perasaan dalam hati dia untuk pergi ke Gua Hira. Untuk pergi. Seolah mencarilah, sedang mencari-cari. Kita kata tu, kita baca ada surah apa itu? Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabb, apa dia? Dia beri petunjuk kan, masa tu dia macam kebingungan. Sebab berleluasa orang-orang musyrik tu dengan berhala tu kan. So dia jadi macam saja mawadda'aka rabbuka ma qala warulaka min al-ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman wajada fa'awa. Tadi kan yatim kan. Tadi dia yatim sebab ayah dia meninggal, mak dia meninggal, apa tu yatim fa'awa. Wajadaka dhallan fahada. Dan maksud Allah kita dapati dia ni dhallan, mana ada hilang, kesesat macam sesat. Dhallan mana hilang arah, tak tahu nak cari. Hilang punca, cari kebenaran tu sedang. Dia pergi masa itulah kata berlaku, mana Allah jadikan, Allah timbulkan rasa cinta dia untuk pergi ke Gua Hira, untuk berkhalwat. kan? Wajadaka dhallan fahada. Allah beri petunjuk. Pergi ke Gua Hira itu, nanti tak lama akan dapat wahyu kan.
Berkhulwah. Dia berkhulwah. Berkhulwah. Masalah sekarang keluar kita dah lain pula. Keluar. Tak betul ni. Tak betul penggunaan bahasa tu. Kita kata khalwat kan. Tak keluar pula dah. Dia pergi selama 1 bulan lah. Ke Gua Hira tu pergi selama 1 bulan. Bulan Ramadan. Di mana di Gua Hira tu, itu bukit yang berdekatan dengan Mekah lah. Terletak di barat laut Mekah. Tangguh lagi. Dapatkan bocah platinum Kenapa? anda sekarang link di bawah. Sebab apa dia ni? Sebab dia memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah. Nak pergi sana, nak fikirkan, nak berfikir, tafakur lah kita kata. Tanda-tanda tentang tanda-tanda kebesaran Allah dan kehebatan kekuasaan Allah. Jadi perkara ni berterusan lah sehingga datang wahyu yang turun. Dan turunnya Al-Quran kepada dia. Ustazah dia pergi haluan untuk bersendirian tu sebelum dia pergi Isra Mi'raj kan? Sebelum Isra Mi'raj selepas kematian isteri dan saudara dia. Sedih kan tahu bawa Isra kesedihan. Mi'raj. Kita kena tahu sebab tu umur dia berapa tahun dia pergi Isra Mi'raj tu kan? Itu jarang ada bercerita berkenaan perkara ini kan? Bila ada Kita ikut kronologi ikut umur dia berlaku kan? Yes, kronologi. Nak kutip Kita kronologi. ingat saja makna Isra Mi'raj itu sebagai satu Hadiah. cara Allah nak hadiah kat dia, nak gembirakan dia. Menggembirakan dia. Dia maknanya duka cita dengan kematian 2 orang yang dia sayang. Tulang belakang dia. Rupanya betul-betul waktu 3 hari lah. Ada kata 3 hari saja dah. Ada kata 2 minggu. Tapi dekat sangat lah. Masya Allah. Yang rasa sedihnya. Ustazah, yang kata dia tak ada berkeinginan kan nak buat perkara yang jahiliah buat tu. Adakah Allah Ta'ala lindung ni lah timbul ada satu buku ni dia cerita yang ditidurkan, dia tak ingin. Maknanya hati dia masih yang selepas dibedah juga kan. Nah, ya lah masa kecil sekali kan. Dia ada bedah sekali. Masa umur dia apa? 4 tahun. 8 tahun. 8 tahun lah. 4 tahun kan? Masa dia main-main dekat Bani Sa' tu. Kalau macam tu bawah 5 tahun lah. Dia 2 kali kan. Padahal berlaku 2 kali. 2 kali. Sebelum Isra Mi'raj sekali. Masa umur 4 tahun sekali. Masa kecil. Sebenarnya selepas lah. Maknanya masa selepas. Maknanya itu sebab dia ada sifat gitulah. Tak ingin kan. Berfikir panjang untuk serabut apa semua tu. Tengok jahiliah buat macam-macam kan. Memang pun Allah bila nak melantik seorang Nabi itu makna dijaga betul-betul lah daripada segenap segi. Makna bersih daripada segala apa-apa yang membawa kepada mencacatkan kedudukan seorang Nabi. Itu tak adalah nak terangin apa-apa tu semua tu. Dan tengok daripada keluarga dia pun daripada awal mana dikatakan keluarga ini adalah keluarga yang paling kita kata paling suci bersih lah. Maksudnya tak ada berlaku apa ni, mungkin bila Allah nak jaga ni seorang Nabi ni, jaga daripada bawah-bawah lagi tu, daripada tok nenek dia tu. Katakan Bani Hashim daripada kalangan apa ni, keturunan yang sangat terpuji lah. Mana 2-3 lapis keturunan Allah jaga dah. Dah bersih dah. Begitu jugalah Quraisy. Mana Quraisy itu kabilah yang sangat dihormati lah. Okey. Kemudian ada kita celah-celah katalah dalam buku cerita kita ada dalam cerita kita punya buku tidak tentang fitnah ke apa yang
pada masa ni Rasulullah mengirimkan surat kepada Maharaja Rom. Hercules. Mengajak Hercules tu Masuk Islam. Menerima Islam atau apa dia soalan yang ditanyakan oleh Hercules kepada yang membawa surat tu, Abu Sufyan. Abu Sufyan bawa surat tu. Sufyan masa tu tidak Islam lagi, musyrik lagi. Apa dia Hercules tanya kepada Abu Sufyan? Ini nak menunjukkan, maknanya pertanyaan Hercules ni nak melihat dari segi keturunan Nabi ni. Baik ke tak baik ke, bersih ke tak bersih ke. Apa dia tanya? Bagaimanakah keturunan Muhammad dalam masyarakatmu? Dia tanya tu. Terima sorat, kat tu yang dia tanya mula-mula. Siapakah ibu? Siapa semua keturunan? Bagaimanakah keturunan Muhammad dalam masyarakatmu? Apa jawab Abu Sufyan? Dia daripada keturunan kami yang paling mulia. Dia daripada keturunan kami yang paling mulia. Berikut apabila dia selesai, Hercules tanya lagi, dia mendengarlah jawapan-jawapan yang diberikan oleh Abu Sufyan. Hercules pun berkata kepada Abu Sufyan, aku tanyakan kepadamu bagaimanakah keturunannya. Kamu mendakwa bahawa dia daripada keturunan kamu yang paling mulia. Itu dia buat kesimpulan lah, demikianlah. Allah hanya memilih Nabi daripada golongan yang mulia dalam kaumnya dan mempunyai keturunan yang paling baik. Dia kata tu, keturunan Rasulullah ni adalah keturunan yang paling baik. Disebut ketika itu Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Islam tidak meletakkan apa-apa nilai kepada kemuliaan keturunan dalam menilai amalan seseorang. Namun, seorang menjadi lebih mulia, berkedudukan dan mudah menempuh kejayaan jika dia berketurunan dan berkepribadian mulia. Bagaimana dalam sebuah hadis sahih disebut, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Iza faquhu. Mereka yang terpilih semasa jahiliyah adalah juga mereka yang terpilih semasa Islam, sekiranya mereka memahami. Okeylah. Kita tanya dulu setakat itulah. Nanti saya akan sambung pula akan datang yang kita nak mengenai permulaan wahyu sehingga hijrah ke Habasyah. Kita akan lihat di sana permulaan wahyu sehingga hijrah ke Habasyah. Itulah sampailah apa yang kita belajar. Kita sudah sampai kepada apa ni? Perang Uhud. Kepada perang Uhud dah. Ya. Jadi sebelum itu saya nak jelaskan sedikit tentang perang, peperangan. Nak ceritakan peperangan dalam Islam. Peperangan dalam Islam. Kata nak cerita peperangan dalam Islam ni, maknanya peraturan lah kita nak berperang ni, Ustazah. Ada peraturan kita nak berperang ni juga. Tapi adakah zaman ini mengikut sunnah Rasulullah tu? Ada ke tidak? Kan ada bulan tak boleh berperang, ya Ustazah? Bulan tak boleh perang. Kalau kita dah jatuhkan caranya, tangkapnya, bunuh dia ke macam mana? Harta dia semua ada kan? Ada dia punya peraturan. Saya ingat lagi baca tu.
Itu saja. Tentang keterangan ataupun pengertian jihad. Kita selalu sebut jihad. Jihad ni apa? Orang macam mana? Ya, orang macam mana? Jihad. Orang macam mana yang boleh pergi berperang? Dikatakan di sini seorang Muslim perlu meyakinkan dan mengimani tentang syariat jihad di dalam Islam. Bagaimana sabda Nabi, al-jihad madin mundu ba'asani Allah ila an yuqatila akhir ummati ad-dajjal la yubtiduhu jawru jairin wala adlu adilin. Jihad akan kekal sejak Allah utuskan aku sehingga seorang umat aku yang terakhir akan membunuh Dajjal. Ia tidak dapat dibatalkan dengan kezaliman atau keadilan seorang pemimpin. Syariat jihad telah disebut dalam Al-Quran dan Sunnah. Oleh itu kewajipan tidak boleh dinafikan oleh sesiapa. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Itu ayat dalam surah Al-Hajj tentang jihad. Wajahidu, dan berjihadlah kamu pada jalan Allah. Fillah, jahidu fillah. Berjihadlah kamu pada jalan Allah haqqa jihadi, dengan jihad yang sebenar-benar. Salah faham terhadap jihad. Di sini terdapat dua perkara yang menjadi faktor kekeliruan yang salah faham terhadap konsep jihad. Pertama ialah fiqh jihad itu sendiri, dan yang kedua ialah fahaman ataupun mafhum jihad yang dikehendaki oleh Islam. Akibat daripada kekeliruan dua perkara utama ini, maka berlaku salah faham terhadap konsep jihad dalam Islam sehingga menyebabkan segelintir kecil umat Islam yang tidak benar-benar tafaqquh, memahami, mendalami tentang jihad, sewenang-wenangnya menggunakan slogan dan tema jihad untuk menghalalkan cara demi mencapai matlamat tertentu. Akhirnya lahirlah tuduhan yang pelbagai terhadap Islam dan konsep jihad sehingga timbulnya Islamfobia dalam masyarakat dunia. Inilah kesan apabila celarunya kefahaman antara jihad yang dibenarkan dengan jihad yang bercanggah dengan syariat Islam. Definisi jihad. Jihad dalam bahasa Arab ialah kata terbitan daripada jahada. Kata terbitan tu masdar lah. Jahada, yujahidu, jihad. Jihad tu kata terbitan. Bermaksud berusaha gigih untuk mencapai sesuatu matlamat. Itu makna jihad. Berusaha gigih untuk mencapai sesuatu matlamat. Itu jihad pada segi bahasa lah. Jihad mengikut istilah syariat Islam ialah berusaha dengan gigih untuk menegakkan sebuah masyarakat Islam. Berusaha dengan gigih untuk menegakkan sebuah masyarakat Islam dan meletakkan kalimah Allah di tempat yang tertinggi. Seterusnya membawa syariat Allah untuk memimpin seluruh alam. Itu sebenar-benar jihad. So, sungguh-sungguh kita berusaha gigih untuk menegakkan sebuah masyarakat Islam, meletakkan kalimah Allah di tempat yang tertinggi, seterusnya membawa syariat. Syariat ni apa-apa yang Allah syariatkan, hukum-hukum Allah tu untuk memimpin seluruh alam. Secara keseluruhannya, jihad bererti seorang Islam itu mencurahkan tenaga dan kekuatan bagi menentang kejahatan dan kebatilan, bermula daripada membuang kejahatan dalam diri dengan menolak godaan syaitan. Menolak godaan syaitan. Jihad juga bererti menentang kejahatan yang berlaku dalam masyarakat sekeliling sekadar mana yang termampu. Jihad. Jelas pada kita. Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fi sabilillah. Sesiapa yang berperang untuk meninggikan kalimah Allah, maka dia dikira berjuang di jalan Allah. Kata jihad fi sabilillah. Nah, jihad ni jihad fi sabilillah. Bukan jihad fi sabilil fulus, bukan jihad fi sabilil pangkat. Kategori jihad. Jihad ini boleh dibahagikan kepada jihad pendidikan dengan penyebaran kesedaran Islam dan menolak segala salah faham yang menghalang manusia daripada beriman dan memahami hakikat
Islam yang sebenar. Jihad pendidikan. Jihad dengan menyumbang harta benda untuk menampung keperluan ke arah pembentukan sebuah negara Islam yang jelas matlamatnya menggapai redha Allah. Jihad peperangan ketika musuh menyerang negara Islam dan merusak agama negara dan kebebasan beragama umat Islam terlebih dahulu. Ini kategori jihad. Dengan itu, pengertiannya merangkumi semua kategori jihad dengan berusaha sedaya upaya untuk memartabatkan syariat Allah dan menyebarkan kalimahnya ke seluruh muka bumi. Okey, kita lihat pula jihad pada zaman Rasulullah. Sirah Rasulullah dan para sahabat adalah sebaik-baik contoh. Ia adalah tafsiran yang sebenar kepada kefahaman jihad dalam Islam. Dalam siri peperangan, Rasulullah, Nabi, amat menitik beratkan syarat-syarat sebelum mengutus sesebuah pasukan tentera. Antaranya ialah setiap peperangan mestilah diarahkan oleh ketua tertinggi bagi sebuah negara. Panggil imamatul uzma. Imamah, mana ketua, imamah, ketua al-uzma yang tertinggi. Juga tidak akan disertai oleh mereka yang tidak upaya melainkan mendapat kebenaran khusus daripada Rasulullah. Kita tengok ada orang yang ceritanya seorang muda, dia bawa umur belasan tahun. Dia teringin nak pergi perang. Dia duduk tengok, duduk sembunyi-sembunyi. Terus tiba-tiba seorang sahabat nampak, kamu nak buat apa ni? Saya teringin nak pergi perang. Tapi saya kecil lagi, saya takut kalau saya minta izin Rasulullah tak bagi. Betul? Kata sahabat tu, pergilah, cuba jumpa Rasulullah. Dia pergi jumpa Rasulullah. Rasulullah kata, kamu tak boleh, kamu kecil lagi. Dia menangis. Menangis. Rasulullah pun kesian kat dia. Kata, pergilah perang. Pergi masuk perang. Terus dia dapat syahid. Memang dia nak syahid. Syahid tu apa makna? Kita ada sebut syahid. Dia tu mati syahid. Badal syahid. Mati mempertahankan apa? Syahid tu arti makna sebenarnya syahid tu apa? Syahid mati bersaksikan. Bersaksikan apa? Bersaksikan apa Syah? Bersaksikan apa? Syahid syahid tu mati disaksikan oleh Allah. Disaksikan oleh Allah. Syahid makna kita pun tak kata asyhadu alla, aku saksi, aku bersaksi kan. Mana syahid tu makna mati itu disaksikan oleh Allah. Okey. Berbeza pula dengan seorang yang nak pergi berperang tetapi dia meninggalkan ibu dia yang tua. Tak dibenarkan pun. Kan? Tak benarkan juga. Tak apalah, itu difahami oleh orang tu. Maknanya memanglah, maknanya dia makna kelebihan juga diberikan kepada orang yang tujuan dia untuk menjaga. Sebab itu tugas dia. Tugas dia juga untuk menjaga ibu bapa kan. Melainkan mendapat kebenaran khusus daripada Rasulullah. Itu seperti cukup umur dan memahami fiqhul jihad. Tujuan syarat-syarat ini adalah bagi memastikan setiap peperangan perlu menepati tuntutan jihad. Nabi tahu penilaian dia kan. Nabi tahu penilaian dia. Bahkan setiap kali baginda ingin keluar berperang atau mengutus pasukan tentera, baginda akan memberikan wasiat supaya tentera muslimin mesti mematuhi adab-adab berperang seperti tidak merosakkan mayat tentera musuh. Tak merosakkan macam dah lah bunuh dah. Dia cincang-cincang lagi, tak boleh lah. Tidak membunuh lelaki yang tua, wanita, kanak-kanak serta rahib dan padri. Menyeru kepada Islam, mengajak orang masuk Islam terlebih dahulu. Jika mereka menerima Islam, maka berikan keamanan kepada mereka. Sekiranya mereka enggan, maka perangi. Itu di antara syarat-syarat dia.
Jihad, peperangan dalam Islam bukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh tentera Tatar semasa menjajah Baghdad. Ketika itu hampir 1 juta manusia yang dibunuh oleh tentera Tatar. Ibnu Asir menukilkan peperangan ini dalam kitabnya Al-Kamil fi Tarikh dari zaman Adam sehingga ke hari ini. Ini ada ahli sejarah ni, Ibnu Asir ni, dia tulis sejarah. Mana sejarah peperangan daripada zaman Adam hingga hari ini, itu pada zaman Ibnu Asir lah. Tidak pernah berlaku penghapusan manusia melainkan pada zaman ini. Dalam beberapa situasi, Rasulullah akan memberikan teguran yang tegas kepada mana-mana tentera muslimin yang tidak patuh kepada arahan dan adab-adab di dalam peperangan. Sebagaimana Rasulullah menegur tindakan Usama bin Zaid serta Khalid bin Walid ketika mengetuai pasukan tentera muslimin kerana melakukan kesilapan dalam peperangan. Oleh yang demikian, penerbitan itulah maknanya dia ada ada peraturan dia, peraturan di dalam peperangan. Islam agama damai. Islam sudah dikenali sebagai agama aman, damai, harmoni dan berkasih sayang sama manusia. Ini bersesuaian dengan status Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul yang universal yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Allah berfirman, katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku pesuruh Allah kepada kamu sekalian, diutus oleh Allah yang menguasai langit dan bumi. Dalam surah Al-Anbiya. Dan tidaklah kami mengutus engkau melainkan untuk menjadi rahmat. Arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tarbiyah Islam, pendidikan Islam bersifat universal dan menjangkau semua spektrum kehidupan, mulai daripada kepercayaan dan amalan dari diri sendiri sehinggalah kepada meliputi unit keluarga dalam rumah tangga dan masyarakat yang lebih luas. Pada akhirnya juga akan mencakup hak-hak bangsa dan negara dalam menjalin hubungan antara bangsa dan sejagat. Namun ada juga yang bertanya, jika Rasulullah itu sumber rahmat bagi semua manusia dan alam, mengapa mesti ada kerosakan dan penderitaan? Mengapa tidak terus ada perdamaian? Mengapa mesti ada keganasan dan huru-hara? Mengapa ada sejarah yang merekodkan pertembungan dan peperangan pada awal perkembangan Islam? Mengapa? Jika Islam menganjurkan perdamaian, mengapa kini dunia berhadapan dengan kelompok pengganas dan ekstremis yang berlabel Islam? Semakin menjadi-jadi. Mengapa mereka terus menegakkan kebenaran ideologi mereka dengan bertindak atas nama ajaran Islam dan Al-Quran? Mengapa? Semasa era awal Islam, ramai dalam kalangan penganut Islam sama ada lelaki, wanita dan kanak-kanak telah diseksa dengan kejam, dianiaya dan ditindas oleh kaum musyrikin tanpa sebab yang munasabah dan hanya kerana mereka mempertahankan keimanan mereka kepada Allah semata-mata. Sejarah penderitaan Bilal bin Rabah, penyiksaan keluarga Yasir, begitu juga sejarah Rasulullah dan kaum muslimin yang diboikot sehingga mereka terputus makanan, minuman, lalai bekalan keperluan kehidupan yang lain oleh musyrikin Quraisy hampir 3 tahun. Dalam tempoh tersebut, berhari-hari mereka dalam kelaparan, kehausan, ketakutan dan kesakitan. Anak-anak kecil tanpa henti menangis dalam penderitaan. Cuba kita gambarkan trauma dan putus asa, namun musyrikin Quraisy tetap tidak menunjukkan tanda-tanda belas kasihan, simpati dan empati. Ketika itulah ada dalam kalangan umat Islam yang meminta izin daripada Rasulullah untuk bangun melawan dan membela diri dengan sedikit kudrat yang berbaki. Namun Rasulullah tetap menolak setiap permintaan tersebut dengan memberi nasihat dan pujukan untuk terus bersabar. Tak kuat macam mana nak lawan. Seorang orientalis yang terkenal dari Itali, dia kata merumuskan Muhammad ialah mangsa penderitaan dan penganiayaan daripada kaumnya sendiri, itu Quraisy. Kita lihat dalam terbaca tadi satu
seorang sahabat lah, masa zaman ni lah, masa dia yang kena boykot ni, yang sampai kata makan daun apa semua kan. Seorang sahabat yang tak salah, yang apa ni, Abdullah, yang ayah dia nama Waqqas. Dia satu kali dia dia jalan-jalan cari makan. Kalau ada daun apa dia makan. Orang pada masa tu kulit-kulit binatang pun makan. Sebab tak ada apa yang nak jadi bahan makanan. Apa ni? Di boykot. Lepas tu dia berjalan-jalan, dia terpijak satu benda. Dia pijak satu benda, mungkin pada waktu malam kot, dia tak pernah nampak. Dia pijak-pijak. Dia tengok kulit. Kemudian dia balik rumah dia. Dia rendah, berbasuh kulit tu, dia rendah. Betul? Jadilah makanan. Kena masak ke apa kulit tu. Kulit kan boleh makan kan? Kulit. Orang Indon dia buat keropok lah apalah. Mana masa tu susah. Kulit lembu, kulit kerbau semua boleh makan. Buat keropok macam-macam. Itulah. Dalam Islam ni, perang kerana bertahan, bukan menyerang. Umat Islam akhir memberi keizinan untuk membela diri terhadap penindasan musuh kerana mereka berada dalam keadaan kekejaman yang melampau batas. Telah terusir dari kediaman dan harta benda mereka di Makkah. Mereka tidak dapat hidup dengan damai dan mempertahankan agama Islam. Jadi ini daripada sebab inilah, jadi sejarah menjadi saksi bahawa tidak ada sesuatu kaum maupun daerah yang hancur dimusnahkan oleh tentera muslimin pada zaman Rasulullah. Sebaliknya mereka semuanya beriman dan diberikan jaminan keamanan serta keselamatan oleh Rasulullah. Seandainya mereka yang memerangi Rasulullah, angkatan tentera muslimin akan memerangi mereka demi untuk mempertahankan diri tanpa melakukan kerosakan. Kalau mereka memerangi Rasulullah, angkatan tentera muslimin akan memerangi mereka. Tujuannya apa? Untuk mempertahankan diri tanpa melakukan kerosakan. Tengoklah nasihat Nabi kepada setiap ketua panglima yang mengetuai syariah. Syariah ni apa makna? Dia ada dua. Satu ghazwah, satu syariah. Syariah ni ialah peperangan yang tidak diikut bersama oleh Rasulullah. Dia hantar sahabat-sahabat. Dia hantar sahabat-sahabat saja untuk pergi. Macam kita tengok dalam kita punya cerita sebelum perang Badar. Ada syariah. Dia hantar siapa? Abdullah bin Jahsh. Ada 3 syariah. Nanti sebab kita baca buku ni kan, ada tak ada noktah lah apalah tu kita tak tahu, dia mana dia bercampur duk sekali. Jadi kita nanti bahagi-bagikan. Yang berlaku pada tahun hijrah pertama, pada yang berlaku syariah yang berlaku sebelum perang Badar. Jadi syariah tu ialah mana peperangan yang tidak diikut serta oleh Rasulullah, hanya dihantar sahabat-sahabat. Sesukar mana pun situasi dan sejahat mana pun musuh yang dihadapi, baginda sering berpesan agar serulah mereka musuh kepada Islam dan jangan sekali membunuh orang tua, kanak-kanak, wanita serta sekali memusnahkan alam dan rumah ibadah. Inilah Islam. Kita tidak diajar berperang untuk menyerang, namun kita dididik berjuang. Kita dididik berjuang seandainya diperangi terlebih dahulu untuk mempertahankan diri. Perdamaian, bukan peperangan. Hari ini, kita tengok musuh-musuh Islam tidak lagi menggunakan pedang dan senjata moden untuk menaklukki geografi, politik, ekonomi dan budaya umat Islam. Mereka mengeksploit dan telah memanfaatkan pelbagai sarana komunikasi dan media yang tersedia untuk menyebarkan kebohongan dan propaganda palsu bahawa Islam agama
keganasan, mundur dan tidak bertamadun. Justru menjadi kewajiban setiap umat Islam membawa dan menyampaikan model ajaran Islam yang tulen ke seluruh dunia melalui dakwah yang sebenar seperti mana yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Inilah cara untuk melawan propaganda musuh dalam memerangi Islam. Hanya Muslim yang mengamalkan Islam sebenar yang akan mempamerkan keindahan Islam pada mata dunia. Orang dah nampak Islam ni, apa ni, senjata. Islam ni, apa ni, berperang, maknanya sikit-sikit nak berperang. Inilah jihad dalam arti kata yang sebenarnya, yang memerlukan perjuangan zahir dan batin untuk mereformasi diri. Jihad pada diri adalah jihad melawan hawa nafsu. Menurut Rasulullah, jihad melawan hawa nafsu ini merupakan jihad yang lebih besar jika dibandingkan dengan jihad di medan perang. Jihad dalam diri akan membangun hubungan yang kuat dengan Allah. Kesannya hubungan mereka dengan keluarga dan masyarakat akan lebih mesra dan jitu. Antara prinsip maqasid syariah untuk membentuk perdamaian dunia adalah seperti mana yang dirumuskan daripada firman Allah dalam surah Al-Hujurat. Jika ada dua orang pemerintah, ini dia rumus daripada ayat 9 Al-Hujurat. Jika ada dua orang pemerintah yang beriman, berperang dan bermusuhan, maka pemerintah yang lain harus bersatu bersama-sama dalam usaha mendorong perdamaian. Dua orang pemerintah yang beriman, berperang. Maksudnya apa tu? Macam zaman kita ni kan. Dan bermusuhan. Maka pemerintah harus bersatu bersama-sama dalam usaha mendorong perdamaian. Jika terjadi gencatan senjata, salah satu negara tidak boleh mencabul perjanjian atau terang-terangan menolak rancangan perdamaian. Namun jika berlaku juga, maka pemerintah yang lain harus bersatu bersama-sama menentang untuk menghapuskan pencabulan tersebut. Negara-negara yang menjadi mangsa perang tidak boleh dibiarkan sendirian sehingga rakyat mereka dapat hidup aman dan damai kembali. Jika ada pihak yang memulakan perdamaian, menerima kekalahan dan berjanji untuk mematuhi perjanjian perdamaian yang disepakati, maka tidak ada pihak lain yang boleh membalas, menuntut ganti rugi dengan cara yang tidak adil. Walaupun pada dasarnya Islam mengekalkan perdamaian dan gencatan senjata, namun sekiranya berlaku situasi yang memerlukan dan mendesak Islam memberi jalan keluar demi mempertahankan diri dengan berperang. Nah, inilah yang difirmankan di dalam surah Baqarah. Kamu diwajibkan berperang seandainya berperang terlebih dahulu. Seandainya diperangi terlebih dulu. Mana kalau ada orang yang serang kamu lah, bukan kamu yang mula serang. Mana orang serang kamu, kamu perang. Mana diwajibkan berperang seandainya diperangi terlebih dulu. Padahal berperang itu adalah perkara yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Itulah tentang peperangan di zaman Rasulullah. Okay, saya bagi sikit mukadimah sebelum saya berhenti ya. Kena ambil cucu. Peperangan dalam Islam sikit. Peperangan dalam Islam merupakan salah satu daripada cabang jihad yang sangat luas. Menurut pengertian yang khusus, ia diistilahkan sebagai qital fi sabilillah. Kan dalam Al-Quran ada sebut. Qital fi sabilillah, maknanya iaitu berperang di jalan Allah. Dalam kalangan ahli fiqh, mereka menggunakan kalimah qital, of al-Islam, perang maknanya dalam perbahasan jihad, sehingga menjadikan jihad dan qital seolah-olah mempunyai maksud yang serupa. Namun peperangan dalam Islam tetap berlainan dengan peperangan biasa yang lain. Dia macam tu ya. Apa dia? Apa dia?
Menurut Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, Allah mengikat konsep peperangan dengan sabilillah. Allah ikat konsep peperangan kita diikatkan dengan sabilillah, jalan Allah, kerana ingin menyekat sifat diktator manusia. Ini pendapat seorang alim lah, Mutawalli Asy-Sya'rawi ni, dia adalah ulama Mesir. Katakan nak ingin menyekat sifat diktator manusia, sebab itu diikat dengan fisabilillah. Semestinya niat dan tujuan peperangan seperti ini bukanlah hendak meletakkan diri seorang lebih tinggi daripada orang lain, sehingga berbuat sewenang-wenangnya di muka bumi ini demi pangkat, harta, untuk menjamin pasaran ekonomi negara. Disebabkan itu, Allah SWT melarang manusia daripada sikap melampau dan saling bermusuh dengan menegah seseorang Muslim memerangi orang lain yang tidak memerangi dan tidak memusuhi. Itu yang diletakkan fisabilillah tu. Tujuan nak menyekat tu lah. Kerana fisabilillah. Syekh Muhammad Ghazali pula turut menjelaskan Al-Quran telah menyifatkan peperangan yang benar ialah peperangan di jalan Allah, fisabilillah. Bukan peperangan yang menjadi jambatan untuk mencapai keagungan diri, manfaat tertentu atau tujuan kebangsaan yang melampau seperti satu bangsa lebih tinggi daripada segala bangsa yang lain. Lihatlah mutakhir ini. Banyak peperangan yang tercetus bertujuan ingin merampas hasil kekayaan golongan lemah dan menjajah tanah air mereka. Peperangan sebegini selamanya tidak termasuk daripada peperangan fisabilillah. Tak boleh masuk peperangan fisabilillah. Kalau ada kepentingan itulah. Sedangkan peperangan di jalan Allah mempunyai tujuan untuk mengekalkan ubudiyah. Ubudiyah maknanya kita ni sebagai hamba Allah, ubudiyah manusia kepada Allah, dan membentras pengabdian manusia kepada manusia dan nafsu. Nak membentras itu. Maka orang soleh hendaklah memikul tugas ini supaya rumah-rumah Allah kekal diimarahkan dengan pengabdian semata-mata kepada Allah. Sebagaimana firman Allah. Allah berfirman, "Man azlamu mimman mana'a masajid Allah an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha." Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyekat dan menghalang daripada menggunakan masjid Allah untuk solat, menyebut nama Allah di dalamnya, dan dia berusaha untuk meruntuhkan masjid-masjid itu, mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid-masjid melainkan dengan penuh rasa hormat dan takut kepada Allah. Disebabkan perbuatan itu, mereka akan beroleh kehinaan di dunia dan mendapat azab seksa yang amat besar di akhirat kelak. Oleh yang demikian, jika tujuan peperangan kerana Allah fisabilillah ini hilang, maka ia tidak lagi dianggap sebagai jihad sedikit pun. Itu kita kena ingat tu, mesti ada fisabilillah. Kerana Allah, bukan kerana nak tujuan peribadi dan sebagainya. Jadi kalau tak ada tu, maka tidak lagi dianggap sebagai jihad sedikit pun. Tidak dianggap sebagai jihad sedikit pun. Okey. Misalnya peperangan yang berlaku sesama Muslim seperti mana yang disebutkan oleh Nabi. Nabi sebut apa? Apabila dua orang Muslim bertemu dengan menghunus pedang masing-masing, yakni berperang sesama sendiri. Ni Muslim, maka yang membunuh dan yang dibunuh berada dalam neraka. Yang bunuh kan, yang dibunuh kan tempat dia di neraka. Abu Barkah berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, orang yang membunuh berada dalam neraka, apa sebab yang dibunuh juga turut berada berada di sana? Baginda menjawab. Macam mana Rasulullah jawab? Macam mana orang membunuh dalam neraka, yang dibunuh pun dalam neraka? Bagaimana? Rasulullah jawab apa? Sesungguhnya dia bersungguh-sungguh ingin membunuh saudaranya itu. Sebab dia pun ada
Niat tu, ada niat dalam hati dia. Ya, betul. Kan? Ada niat, betul, niat. Okay, Kalau kau diuraikan, tak bunuh kau bunuh aku. Biasalah. Niat tu sepatutnya tak. Sebenarnya tak mau berlaku benda tu. Dua-dua masa berlaku. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah bersabda, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufur. Mencela orang Islam adalah fasik dan memeranginya adalah kufur. Menurut sebuah hadis riwayat Jarir, Rasulullah bersabda, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Janganlah kamu kembali menjadi kafir setelah kewafatanku dengan ada antara kamu membunuh sebahagian yang lain. Okey. Apa ni? Perbezaan antara peperangan dalam Islam dengan peperangan biasa. Peperangan dalam Islam mempunyai tujuan yang selari dengan syariat Islam. Itu menjadikan kalimah Allah sebagai yang tertinggi, termasuklah menegakkan kebenaran dan keadilan, mencapai keamanan dan kebebasan untuk umat manusia dengan semuanya menghambakan diri kepada Allah sahaja. Fisabilillah lah ni. Mempunyai adab, etika dan peraturan yang wajib dipatuhi yang kita sebutkan tadi. Kemudian terjadinya dengan melihat kepada keperluan yang dibenarkan syarak. Lihatlah keperluan yang dibenarkan syarak. Kalau peperangan biasa, tujuannya adalah untuk menguasai pihak lain dan menghina mereka, menguasai harta kekayaan mereka atau sebab-sebab duniawi yang lain. Ini peperangan biasa. Itu mementingkan golongan, mementingkan pencapaian, matlamat walaupun melanggar adab dan etika. Boleh terjadi pada bila-bila masa. Peperangan ni. Peperangan biasa ni. Boleh terjadi pada bila-bila masa dan melibatkan mana-mana umat atau bangsa. Melibatkan mana-mana umat atau bangsa. Okey, saya berhenti sekat ni. InsyaAllah kita sambung lagi tentang apa tujuan peperangan dalam Islam. Tujuan peperangan dalam Islam. Betulnya? Tujuan penting salah. Kemudian nak kuasa ke, nak merebah ke, nak musnahkan negara ke apa. Okey. Sebab kita dah nak masuk perang Uhud dah ni. Dah azan dah. Okey. Dah asar. Terima kasih Ustaz. Baca doa ke? Tak ada. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca ni je lah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. So, kita akan ulang kaji lagi ya. InsyaAllah ya. Pada tajuk tadi.